Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi kumpulan Faiz, yang dihormati sahabat saya Ustaz Hasrin Bahrim, yang dimuliakan Ustaz Ahmad Rizam, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini, setelah 2 hari mereka berada di Paksi ini daripada hari Sabtu, ada karnival, konsert dan sukan. Alhamdulillah, malam ni adalah malam kemuncak, malam terakhir. Kita tampilkan kumpulan Faiz, mereka main daripada petang tadi. Dan bersama saya juga Ustaz Hasrin Bahrim daripada pagi tadi. Majlis convocation yang pertama setelah hampir 13 tahun Paksi ini ditubuhkan. Di bawah Paksi ada Mahat Tafiah Syafi'i. Di Mahat Tafiah Syafi'i itu hampir dah 9 tahun. Itulah kali pertama majlis graduasi ataupun convocation diadakan. Alhamdulillah. Yang hadir adalah yang berbahagia Profesor Ejang, Datuk Muhammad Asri bin Ahmad. Sebut elok sikit. Oh, ada bunyi lain. Itu Aki Anjang. Ni kawan-kawan ni tuan-tuan. Dirasmikan. Dan malam ni tuan-tuan, alhamdulillah. Saya nak sebut tuan-tuan sebab benda yang baik. Malam ni ada cabutan bertuah, 2 biji basikal dan 1 biji motor ni. Yang belakang. Ni basikal. Basikal ni dengan motor ni yang juga diberikan oleh yang berbahagia Datuk. Jadi insya-Allah siapa yang dah buat tadi pendaftaran tu, kita cabut, automatik kita akan telefon nombor tu. Jadi bila diangkat, automatik dia akan dapat. Tak masuk dia dalam dewan ni, yang duduk di rumah pun dapat juga. Jadi alhamdulillah. Kita ada 2 ahli panel kita ni, kita santai-santai aja sambil kita dengar celoteh, dengar tazkirah tausiah, kemudian kita berhibur dengan kumpulan Faiz. Boleh no? Boleh dah. Oi! Dengar kata daripada Kuantan, Pahang. Mana dia? Orang Pahang? Orang Pahang, jauh. Orang Perak, Manjung. Oh tu orang Perak, jauh. Orang Jitera, orang Lostak ada, orang Kedah. Ada orang tu. Orang Johor ada tak? Orang Lubuk Meriam, haram tak mai. ada. Orang kampung tak mau main tu. Alhamdulillah Ustaz menghuraikan tentang hidayah ni milik Allah. Tadi dengar pada lagu tu, Nur Syahadah tu Ustaz. Hidayah macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih sahibul fadilah Ustaz Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun, moderator ataupun selaku tuan rumah, sesia kepada kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam bin Haji Ghazali, rakan-rakan nasyid Faiz, semua hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Yang lagi apa khabar semua? Ada. Ada 2 puak di sini. Puak baik, puak alhamdulillah. Agak-agak mana yang paling baik kalau jawab soalan bila tanya abang? Apa abang semua? Sekali lagi apa abang semua?
Yang ni pentingnya tazkirah. Tazkirah ni penting, dia berulang. Tazkirah benar dia berulang. Ilmu ni dalam bahasa mudahnya insya-Allah. Kalau kita sebagai seorang yang penuntut khusus, itu cerita lain. Tapi kalau penuntut ilmu secara umum, itu cerita lain. Jadi nak bagi tahu, bila orang tanya kita apa khabar, jawapannya tak lain tak bukan adalah alhamdulillah. Ada dua situasi di sini. Kalau sebut baik, bukan haram. Ustaz bukan makruh. Makruh pun tidak. Saya tak kata benda tu haram. Makruh pun tidak. Tetapi dalam kehidupan kita ini, ialah kita kena buat yang terbaik. Betul atau tidak? Buat doa. Ya Allah, berkatilah makanan yang kami makan ini. Baik, tapi kalau dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, bagus. Ada satu lagi doa. Doa dia macam mana? Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana warzuqhu minal halali wajannibu 'anil harami. Itu lebih baik daripada doa yang Allahumma barik lana. Yang ni contoh hari gitu. Bukan semuanya tak baik. Baik belaka. Tapi mana yang lebih baik kita nak takdimkan dalam kehidupan kita. Yang ni untuk mendapat ganjaran dan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ini saya pun tak nak panjang-panjang sembang sebab kami dah bincang 11 hari. Kami nak dengar suara berlapik dia panggil oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam. Dia jarang datang sini. Dia datang tapi dia jaranglah kata orang nak duduk sepentas dengan kami. Dan Ustaz Ahmad Rizam selalu dia berceramah, dia berjamah seorang-seorang. Dia tak teringin nak ajak kami sekali. Sama kawan kita. Betul. Jadi Sombong. dia duduk atas cara dia bercakap, saya tahu, saya tengok, bukan tak tengok. Saya tengok, wallahi saya tengok. Tu cara dia. Malam ini Ustaz Allah Khairi kata memang nak dapat ni sujud syukur. Alhamdulillah. Ya, sebab dia boleh mencemar duli. Ia untuk datang ke tempat yang terperosok. Nama tempat pun lahak yui. Lepas tu nama tempat mana-mana ni? Lubuk Meriam. Lubuk ada, Meriam tak ada. Tapi nak cerita dia mari Syekh nak dapatkan gambaran-gambaran cara Ustaz memberi tarikan kepada audien penceramah yang diberikan pandangan dan sebagainya. Dan alhamdulillah malam ini pula ada kumpulan Faiz. Faiz ni memang dia jauh. Ya, Faiz jauh ke mana? East mana? Ke timur. Tapi orang dekat Perlis je belum jauh pun. Tapi alhamdulillah gabungan malam ini dia panggil Islamic Entertainment, hiburan Islam. Makasih banyak kepada sahabat baik kami Al-Fadhil dan Profesor Ejang, iaitu Datuk Haji Muhammad Asri Ahmad yang memberikan sumbangan kepada kita pada malam ini. Dan semua benda ni semua tuan-tuan mari, ibu-ibu beli barang untuk dapatkan cabutan betuah dan sebagainya. Tapi itu bukan judi. Beli barang, dapat barang. Di samping itu ada cabutan bertuah. Dan semua benda yang ibu-ibu buat, ayah-ayah buat, dan kami buat, ini dipanggil syahadatun, satu persaksian kita bersama. Sebab kita mari berkumpul malam ini adalah untuk kebaikan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini asas dia. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Ibnu Katsir ditanya oleh anak murid dia, kalau setakat Allah dan Rasul tu tengok orang buat baik ni, apa kaitan pula dengan orang yang beriman? Maka Ibnu Katsir jawab, orang yang buat baik, yang melihat kebaikan kita buat, dia berada di alam barzakh dan dia akan mendapat kebaikan, hasil daripada kebaikan yang kita buat. Siapa kita? Kita adalah anak-anak dia. Level dia hari-hari meningkat. Dalam sebuah hadis sebut, malaikat datang bagi tahu dekat ahli kubur tadi ni, wahai saudara,
hari ini kamu diangkatkan martabat. Level sekian-sekian. Dia jawab apa? Dengan apakah martabat aku diangkat? Jawapannya, kerana anak-anakmu sedang melakukan kebaikan. Masya Allah. Ini satu persaksian. Satu, orang kata apa nama ni, bukti yang kita buat hari ini ialah bukan pasal apa-apa. Tapi kita nak garapkan, nak sembahkan, nak rafakkan doa kita kehadrat Allah supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita. Tadi pagi tadi saya sebut. Cuma saya tak nak tunjuklah kesebabkan tadi. Bila ayah dia meninggal dunia, mak meninggal dunia, anak terima syahadah tahfiz Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan ayah dia dah meninggal dunia. Dia naik atas pentas dapat ijazah. Dan dia ni pula adalah anak-anak yang ditanggung oleh ibu-ibu sekalian. Dia ni percuma. Usaha di scholarship, beasiswa ada dalam mahasiswa. Awak belajar rajin-rajin, doa ke ayah kamu, jaga mak kamu yang masih hidup nanti, dan jangan risau tentang yuran. Ini syahadatuna. Inilah syahadah kita, persaksian kita. Dia buat benda macam ni, Masya Allah, adik-adik ingat. Belajar rajin-rajin. Buat yang terbaik. Sebab kita kadang-kadang, kita buat amalan sikit tapi nak banyak harapan daripada Allah. Patutlah hidup kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Kalau kita buat baik, jangan bincang tentang ganjaran dan pahala. Kita buat baik, jangan bincang ganjaran dan pahala. Bila nak bincang ganjaran ni, waktu kita berada dalam alam perkuburan, baru bincang. Atas dunia, ya Allah, hari ini aku bagi aku derma RM1,000 kat sekolah. Ya Allah, andai Engkau terima amalan kebaikanku ini, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Ya Allah, andai apa yang ku kerjakan hari ini Kau terima di sisimu, ampunkanlah dosa suamiku. Itu. Maka ya Allah, kita ni minta maaf cakap lah. Baca dalam surah Al-Fatihah, kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ulama kata apa? Kebanyakan Ustaz Mak Rizam, apa je bacaan dekat luar? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kepada Engkau kami minta tolong, kepada Engkau kami sembah. Dalam semayang, kepada Engkau kami sembah, dan kepadamu kami minta pertolongan. Luar semayang, kami minta tolong, baru kami sembah. Ini masalah kita. Sepatutnya kata ulama, kita kena sembah dulu, kita buat amal ibadat dulu, baru minta tolong. Ini tak? Ya Allah, suamiku kini bertarung dengan kesakitan. Andai ku berikan RM500 ini, suamiku Kau sembuhkan. Tengok kan? Faham bahasa saya? Ya Allah, andai Kau berikan kejayaan kepada anakku ini, akan ku derma 1,000. Kalau tak berjaya sama Rizam, dia tak bagi. Ini contoh. Berapa ramai yang jadi Tuhannya cacai macai. Tengok. Sebab kita buat benda baik ini supaya nak dapat kebaikan daripada Allah. Betul. Tetapi kita nak sandarkan al-ibadah, isti'anatul lil apa nama ni disebut? Wasilatul isti'anah. Menyembah Allah jalan untuk mendapat pertolongan. Bukan minta tolong jalan nak beribadat, tak. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, gambaran-gambaran ini ibu-ibu buatlah yang terbaik, insya-Allah.
Lepas bila orang tanya apa khabar, alhamdulillah. Pergi hospital, apa khabar Kak Ayam, alhamdulillah. Sebelum ni, apa khabar Kak Ayam kat hospital, apa khabar Kak Ayam? Macam ni haram tu. Jangan Kak Ayam, sebab sakit itu pengampunan. Betul tak? Sakit itu kafaratuz dzunub. Sakit itu mengampunkan dosa. Betul. Pasal alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aku ni sakit, aku ni banyak dosa. Padanlah aku dosa banyak, aku kena sakit. Padanlah dengan aku ni. Padanlah dengan aku ni. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita. Jadi, kita buat baik malam ini, tak perlu nak bincang betapa banyak pahala Tuhan nak bagi, tapi ya Allah, tolonglah ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wallahu a'lam. Ya. Ringkas. Dah lah. Kita bagi Tok Guru kita pula insya-Allah. Masya-Allah. Sebenarnya ada poin banyak yang Ustaz bagi. Kita serahkan sesuatu pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan alhamdulillah tu insya-Allah Allah ampun dosa kita dengan apa yang telah kita buat kalau tersilap. Bagus Ustaz Azli ni. Sebab tu tiap-tiap kali program aku panggil dia. Aku tak pernah miss-nya sebab kawan. Kami ni umur sebaya ni. Ustaz Azlin 55. Ustaz Marizan pun 55. Saya 56. Saya tua pada mereka tu. Kalau mati saya dulu. 56 dah. Tahun depan 57 saat kita tu. Yang ni kencing pun teruk dah. Nak kena pakai pampers pun. Anu gelap apa? Anu kira nak berak marah tak? Tu pun sembang derah ya. Idea kita ni. Kita ni ada penyakit lah. Sama saya pun. Darah tinggi pada. Yalah. Dia tak kata dia. Memang dia lagi teruk. Itulah tuan-tuan. Kita pun tak tahu umur kita nak panjang mana tu. Kalau kita tengok daripada nyanyian tadi. Dia menceritakan tentang mak ayah. Tak? No? Dewan ini dibina. Kemudian ada satu lagi dewan. Dewan tu nama Dewan Hajah Ramlah. Hajah Ramlah tu mak saya lah. Depan dewan di Lahad Yue tu, kuburnya ada depan tu. Di antaranya, dia kata apa? Walaupun aku ni tak pandai, tak cerdik, mak saya dia pandai baca Quran, tapi dia tak tahu tajwid. Panjang ke, ma'arif li sukun ke, mat aiwat ke, mat li, tak tahu. Tapi dia tahu yang ni panjang, dia guru. Dia mengajar. Dan saya boleh baca Quran kerana dia. Sebab tu, ayah saya ni, walaupun dah 6 tahun mak meninggal, dia tak mau cari lain. Dia tetap setia. Kerana pengorbanan seorang isteri yang hebat lah, ibu yang hebat. Sampai ada sekarang ni Ustaz. Dan kami merasa seronok kerana ayah ni ada lagi. Saya cerita sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, yang saya kasihi Ustaz Haslin, yang saya hormati kumpulan Faiz. Pertama kali saya berjumpa dengan kumpulan Faiz, Ustaz Nabil dan kesemuanya.
Yang saya kasih semua hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat tentang bait-bait ataupun seni kata daripada nasyid yang didendangkan sebentar tadi dan hadis yang dibacakan seawalnya, maka kita dapat melihat bagaimana pengorbanan seorang ibu untuk menjadikan anaknya insan bertauhid. Bagaimana kesusahan seorang ibu dan ayah untuk membina satu generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermain satu hadis di dalam ruang legar kepala saya. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul min sa'adatil mar'i, kebahagiaan seseorang itu, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mana dia ada pada dirinya 3 perkara. Jika kita ingin bahagia, yang pertama kata Sayyidina Rasul, iaitu kita mempunyai luasnya sebuah rumah itu. Rumah yang luas, kata Sayyidina Rasul. Apa yang Sayyidina Rasul nyatakan kepada kita tentang rumah yang luas itu? Ada di antara kita yang mempunyai rumah yang besar. Ada yang memiliki beberapa biji rumah. Ada yang bertingkat-tingkat rumahnya. Ada yang mempunyai satu rumah yang tidak ternilai pada harganya, tetapi orang yang berada di dalam rumah itu tidak mempunyai kebahagiaan. Walhal Sayyidina Rasul menyatakan, jika seseorang mempunyai rumah yang luas ia bahagia, maka datang persoalan dalam hati kita dan diri kita, kenapa aku tidak mempunyai kebahagiaan itu? Apakah salah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak. Sebab itu apabila kita melihat luasnya rumah itu, bukan keluasan akan sebuah rumahnya, tetapi luasnya hati orang yang berada di dalam rumah tersebut. Seperti mana yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang berbentuk jumlah doaiyah. Kita minta dengan Allah, dan doa ini saya rasa semua orang pernah baca. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan pada kami, kurniakan pada kami isteri, suami, anak-anak, dan mereka ini menjadikan hati kami sejuk, hati kami bahagia, ya Arhamar Rahimin. Tapi kita kena tanya diri kita, kita ada tak perkara itu? Sebab itu kadang-kala kita rasa duit yang banyak itu membahagiakan kita. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi. Saat umur kita semakin tua, saat kaki kita semakin longlai untuk melangkah, saat tangan kita mula lemah untuk mencapai sesuatu perkara, saat
telinga kita mula tidak mendengar dengan baik, saat mata kita mula tidak dapat memandang sesuatu dengan tepat, waktu itu barulah kita merasakan bahawa duit bukan segala-galanya. Saat kita mula ditinggalkan oleh anak-anak kita, saat kita berada dengan suami kita berdua di dalam rumah yang besar, pada saat itulah kita melalui satu fasa yang dinamakan kesunyian dan kesepian. Saat itu kita mula rasa sepi. Saat itu kita mula rasa ditinggalkan. Saat itu kita mula rasa disisihkan. Saat itu kita mula berkata dalam diri kita, seolah-olah aku ini seperti kain buruk yang tidak diperlukan lalu dibuang. Saat tubuh kita mula berasa sakit, berasa lemah, penyakit demi penyakit datang tanpa berita dan tanpa khabar, ia singgah kepada kita dengan tidak meminta izin kepada tuan tubuh itu. Saat itu baru kita menyadari bahawa duit bukan segala-galanya. Saat itu baru kita merasakan di mana anak-anakku, di mana cucu-cucuku, di mana adik-beradikku, di mana orang yang pernah aku besarkan sebesar 2 jari kakinya, di mana anak-anakku yang dulu aku berhutang, bergadai untuk membesarkan mereka. Saya dan mungkin tuan-tuan melalui kisah buku 35. Ayah kita bukan orang kaya. Ibu kita bukan orang kaya. Mereka besarkan kita dengan maruah. Mereka gadaikan maruah mereka untuk membesarkan kita. Berhutang adalah satu perkara yang memalukan. Membayar hutang satu perkara yang memeritkan. Maka mereka gadai maruah mereka, pergi ke kedai-kedai runcit untuk membeli beberapa gantang dan beberapa cupak beras saat itu. Beras yang mereka belikan bukan beras wangi, bukan beras bukan beras yang baik, tetapi mereka memberi kita makan dengan beras yang hancur. Memberi sedikit beberapa kati tepung, gula dan makanan yang asas. Mereka beredar setelah mereka menunjukkan buku 35 itu. Lalu toki kedai itu mencatatkan keseluruhan hutang-hutang yang ada di dalam buku 5 itu. Saat kita dewasa, saat kita mempunyai keluarga, saat kita juga mempunyai isteri, kita lupa akan insan yang telah menggadaikan maruahnya untuk membesarkan kita. Kita lupa pengorbanan mereka. Kita lupa segala-galanya. Benar apa kata Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab yang disegerakan di dalam kubur adalah azab seorang anak yang derhaka kepada ibu dan ayahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan terus tinggal dan duduk pada tempat seorang ayah. Saya seorang ayah, Ustaz Aslin seorang ayah, Ustaz Abdullah Khari seorang ayah, dan kami juga sekarang seorang datuk. Jangan lupa bahawa kita pernah duduk tempat seorang anak. Dan jangan lupa kita pernah berada pada tempat seorang anak. Kami mengakui seorang ayah seperti mana kami
selama beberapa tahun kami menjadi seorang ayah, kami membohongi diri kami jika kami tidak pernah kecil hati dengan anak-anak kami. Tetapi sifat seorang ayah, dia tidak pernah meluahkan perasaan itu. Dia tidak pernah menyatakan perasaan itu kepada anak-anaknya. Sifat diamnya menghantui dirinya. Sifat tidak meluahkan perkara kecil hati itu menjadi suatu perkara yang terpendam di dalam hati seorang ayah. Jika ayah yang baik, maka dia akan mengatakan dalam doanya, Ya Allah, kami ampunkan dosa anak-anak kami. Ya Allah, kami ampunkan segala kesilapan anak-anak kami. Di manakah seorang ayah ini akan meluahkan perasaannya? Mereka akan pergi menemui istrinya, mengadu hal kepada teman hidupnya, meluahkan segala perkara kepadanya. Lalu ayah ini, tuan-tuan, apabila dia telah memberitahu kepada istrinya, maka perasaan yang disimpan selama ini, beban yang ditanggung selama ini, merasakan satu kelegaan yang amat besar dalam hati sanubarinya. Apa yang saya ingin bawa kepada semua, kalau kita seorang ayah, kalau kita seorang ibu, pernah rasa sedemikian? Pernah tak kita tanya, apakah ayah aku pernah merasa sedemikian kepada aku? Pernah tak kita cakap dengan diri kita, mak aku dulu, pernah tak rasa macam mana aku rasa dulu? Satu saja persoalan saya. Muslimin, muslimat, saya dah tak ada mak macam Ustaz Abdullah Hairi. Tapi Ustazlah, untung sebab ada ayah. Saya tak ada ayah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita merasakan begini. Semasa mereka hidup, saya ingin kongsikan satu cerita, tuan-tuan. Saya ni belajar tak pandai sangat. Seawal tahun 70-an, Ustaz pun ambil PMR tahun 79 kan. Bukan PMR, UPSR, penilaian. Saya tak pandai, tuan-tuan. Keputusan saya 4A1C. Bila saya nak minta untuk masuk kepada sekolah sains, masa tu maktab sains kan. Ada maktab sains kan, masa tu sekolah sains tak ada maktab sains. Tak silap lah tahun tu. Cikgu saya nak uruskan. Begini tuan-tuan, ayah saya tak bagi. Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, Ustaz Menabil, dia tak bagi. Seorang anak, kita rasa macam kenapa abah aku tak bagi? Kenapa dia tak bagi aku? Dan kita memberontak, Ustaz. Kita rasa, kenapa aku? Kenapa aku? Satu perkara yang ingin saya kongsikan di sini. Jika perasaan itu ada pada kita dan kita tak puas hati dengan arwah abah kita, apa yang saya tangiskan sehingga hari ini, saya tak sempat nak bagi tahu abah saya, abah, abang minta maaf. Sebab abang pernah tak puas hati dengan abah. Dan perkataan itu tak sempat untuk kita luahkan dan mereka telah tinggalkan kita. Perasaan tidak puas hati kita pada seorang ayah, kita tidak mampu luahkan dan bagi tahu kepada ayah kita, malangnya dia telah pergi meninggalkan kita pada saat ini. Persoalan saya, jika saya berada pada tempat anak yang derhaka pada sisi agama, apa nasib aku besok di yaumil akhirah?
apa tempat aku besok di yaumil akhirah. Sehebat manalah salat kita, sekerap manalah umrah dan haji kita, sebanyak manalah sujud kita, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tetapi kita tidak keluar dan tidak boleh keluar daripada tempat seorang anak yang derhaka. Maka Nabi menjanjikan itu kepada kita. Kita tidak akan dapat mencium bau jannah Allah. Saya selalu bertanya dengan diri saya sendiri, bagaimana nasib aku di akhirat? Dunia masanya ada akhir. Macam Ustaz lah bagi tahu, kami dah tua ya Ustaz. Tapi tidak ada di antara kami yang tahu tarikh akhir kami. Tidak ada seorang pun yang tahu tarikh kematiannya. Dan masanya tetap akan sampai. Kalla idza balagatit taraqi. Bila roh ini sampai digengkung, kita kena menghadapi saat itu. Bila saat itu, saya tak tahu dan semua orang tak tahu. Sebelum sampai saat itu, maka bersedialah untuk kita ubah diri kita semuanya. Kematian tidak menunggu kita berubah untuk jadi baik, tetapi kita berubah menjadi baik kerana kita menunggu saat kematian kita. Kita berubah menjadi anak yang baik kerana menunggu saat kematian kita. Kita berubah untuk melakukan amal saleh kerana menunggu saat kematian kita. Sebab itu rumah yang luas ini, maka cuba hadirkan selepas daripada malam ini. Hadirkan suami yang baik. Hadirkan seorang isteri yang baik. Hadirkan seorang anak-anak yang baik. Maka jika kita ada 3 perkara dalam rumah itu, insya-Allah kita akan bahagia. Rumah ini akan berasa luas dan tidak sempit. Yang kedua, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bahagia, kata Sayyidina Rasul, jiran yang baik. Maka kata Ibn Hajar, kalau nak beli rumah, tengok jiran dulu. Kalau jirannya baik, maka rumah tu baik. Tapi kalau jirannya tak baik, mana rumah itu tidak baik. Kita boleh salat, kita boleh puasa sunat, kita boleh puasa Muharram, tapi kita gagal dengan jiran kita. Sebab itu, Nabi sebut, tanda sempurna iman seseorang itu bila dia baik dengan jiran dia. Dalam dunia kita nak semua sempurna. Rumah yang sempurna, kereta yang sempurna, anak-anak kita sempurna. Pernah tak kita tanya, kenapa aku tak sempurnakan iman aku? Sampai hari ini aku masih bergaduh dengan jiran aku. Aku orang Islam, aku orang mukmin. Kenapa aku masih tak boleh jadi orang baik? Kenapa aku masih tak boleh jadi jiran yang baik? Kenapa aku lawan Nabi aku? Kenapa aku lawan Rasul aku? Kenapa aku tak pedulikan apa yang Nabi perintahkan kepada aku? Jangan, muslimin muslimat, hebat mana pun kita, kalau kita sakiti jiran, dekat sana kita tak selamat. Sebelum saya tutup begini, dulu sebelum saya jumpa hadis ini, saya rasa agak selesa. Tapi bila saya jumpa hadis ni, muslimin muslimat, sampai hari ini saya rasa takut. Saya takut dengan kisah silam saya. Saya takut tentang umur saya yang terdahulu. Apa hadisnya? Yaitu hadis tentang Al-Qantarah. Al-Qantarah ini apa? Al-Qantarah ini
besok selepas kita lepas titian sirat, ada satu tempat lagi kata Rasulullah yang bernama Al-Qantarah. Al-Qantarah ini tempat apa muslimin muslimat? Al-Qantarah ini tempat pendawaan antara kita sesama makhluk Allah. Jiran kita akan datang dakwa kita. Kakak, abang kita, adik kita akan datang dakwa kita. Orang yang pernah kita zalimi, kita cilakakan, kita maki mereka, kita umpat mereka, kita buka aib mereka di dalam dunia ini dengan rasa kegembiraan. Mereka datang pada saat itu sewaktu kita berada di Al-Qantarah. Mereka berkata, "Ya Allah, aku mahu dakwa fulan bin fulan kerana saat di dalam dunia ia pernah menzalimiku. Dia pernah menzalimi hartaku. Dia pernah menzalimi marwahku, ya Allah." Beginilah akhir daripada perkataan saya. Kita boleh buat baik, tapi sampai hari ini kita tak mampu tinggal jahat. Sampai hari ini kita tak mampu tinggal cerita keburukan orang. Ustazlah bagi tahu saya 55, Ustaz Aslin 55, Ustazlah 56 tahun. Saya bercakap untuk diri saya. Kalau 55 tahun ini saya tak mampu lagi tinggal untuk buka aib orang, bolehkah saya masuk syurga? Kalau umur 60 tahun sampai sekarang saya tak boleh tinggal untuk ceritakan keburukan orang, bolehkah saya masuk syurga? Kalau umur 70 tahun sampai hari ini saya tak mampu tinggalkan untuk saya membuka aib orang lain, mampukah saya menjejakkan kaki ke jannah Allah Rabbul Izzah? Dalam masa umur 55 tahun ini, berapa orangkah yang telah saya buka aibnya, cerita aibnya, dengar aibnya, dan berapa orangkah yang pernah saya minta maaf? Jika saya gagal untuk meminta maaf pada insan-insan ini yang pernah saya zalimi aibnya, saya kena bersedia untuk menemui mereka di satu tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qantarah. Solusinya, macam mana orang yang pernah kita umpat, kita aniaya dan kita zalimi, agar mereka memaafkan kita. Saya ingat satu ayat daripada Al-Imran. Antara ciri-ciri ahli syurga disebutkan oleh Allah, wal afina 'anil nas. Dia maafkan orang. Malam ni sebelum tidur begini, saya buat dan semua orang buat. Sebelum tidur, angkat dua tangan dulu, tak susah pun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu, sekarang, aku pernah cerita buruk saudara aku. Aku pernah buat zalim dengan saudara aku. Aku pernah berkelahi dengan kakak aku, kakak kandung aku, ya Allah. Aku berkelahi dengan adik kandung aku, ya Allah. Aku berkelahi dengan abang-abangku, ya Allah. Aku zalimi mereka. Ya Allah, malam ni aku hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jika ada orang yang pernah berbuat kezaliman ke atasku, aku maafkan mulai malam ini, ya Allah. Ya Allah, kenapa aku maafkan mereka? Mudah-mudahan orang yang pernah aku zalim, orang yang pernah aku cilakakan, orang yang pernah aku aniaya, mereka juga
membuat perkara yang sama untukku, ya Allah. Kerana aku tidak sanggup untuk menemui mereka di suatu tempat yang bernama Al-Qantarah. Terus setiap malam meminta dan meminta kerana rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Huraian yang kita boleh ambil untuk kita tanam dalam diri kita ini. Kesilapan kita kepada makhluk, kita kena minta maaf. Saya pun nak minta maaf dengan Ustaz tadi. Saya telah sebut satu perkara. Ustaz, maafkan saya. Ustaz sini banyak saya sebut air Ustaz tu. Dalam ceramah live pun saya sebut juga. Ustaz, maafkan saya kata perut Ustaz boroi. Tapi memang boroi pun. Sebenarnya kami ni kawan. Bila jumpa kami suka bergurau. Tapi satu hari gurauan tu Ustaz-Ustaz takkan dengar dah. Bila salah seorang daripada kita ni tak ada. Mungkin saya dulu sebab saya tua kan. No. Tapi saya bercita-cita kalau nak mati, biar saya mati tengah ceramah. Tuan-tuan sebutlah amin. Tapi bukan malam ni, korang ajak mereka ni. Punya semangat tu amin. Malam lain lah. Kan? Tapi itu cita-cita kita. Kata Nabi, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang kita suka. Kalau kita suka, baca Quran, kita akan mati baca Quran. Kalau kita suka ceramah, ucap benda-benda yang baik, kita akan mati dengan benda yang baik itulah. Jadi tuan-tuan, bersangkutan dengan ini, ada satu kalimah. Tuan-tuan pasti pernah dengar. Sakarat! Sakaratul maut! Amalan kita Ustaz. Amalan kita nak bawa Ustaz. Kadang orang kata semayang kita. Semayang kita ni kalau kita tak semayang, Allah tak kurang kuasa pun. Allah tak kecut pun. Allah tak ada apa pun. Tapi semayang tu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu untuk cegah mungkar. Kita puasa bukan untuk Allah, untuk kita lawan hawa nafsu. Kita zikir untuk apa? Tatma'innul qulub, lembut hati kita. Ada tak amalan Ustaz yang kita buat dunia ni yang kita akan dapat hebat dekat akhirat? Bila kita dah tak ada. Masih Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amarizam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak benda yang dikongsi bersama kita oleh Al-Fadhil Ustaz Amarizam, dan saya dapati tuan-tuan semua begitu teliti dan khusyuk mendengar setiap bait-bait ataupun ayat-ayat yang telah dilontarkan Al-Fadhil Ustaz Amarizam, yang bagi saya memberi kesan kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang saya sebut tadilah, Ustaz Azizullah ni seorang penceramah terkenal dulu ni, dan kepribadiannya agak tegas. Kalau ceramah tu Masya Allah, memang dia garang. Gurau-gurau juga tapi dia garang. Jadi tak mustahil lah, ya, kata orang dapat anak-anak yang boleh katakan hebat-hebat, Alhamdulillah. Bukan boleh kata maksud dia, boleh kata semua anak-anak dia Alhamdulillah. Dan cuma balik kepada saya pula situasi dia. Saya minat nak sekolah agama tapi tok tak bagi. Dia terbalik. Sebab saya duduk dengan nenek, dengan tok. Saya tak duduk di kampung di Bukit Jana, Kemunting. Saya duduk dengan tok saya di Bukit Larit, di Kedah. Cuma tok saya ni, bila nak fikir tentang tok ni, memang ialah banyaklah salah, melawan ke apa tu, itu bagi saya. Tapi tak beranilah lawan depan-depan dia. Memang tak berani suruh belakang-belakang tu ngata juga dekat tok kita.
Saya dalam bahasa mudah selalu ceritalah saya mari mana tempat tengok YouTube yang lama-lama pun sebut tentang bagaimana apa yang nenek saya tak buat kat saya kerana nak menjadikan kita sebagai seorang insan, sebagai manusia. Apa benda yang Tok tak buat dalam bahasa fizikalnya, bahasa benda-benda yang apa ada depan dia itu semua boleh sampai ke kita dengan luncurannya, dengan balingan dan sebagainya. Tapi saya ingat itulah sesuai dengan didikan atas diri saya. Jadi saya pun minat nak mengajar agama, dia tak bagi sebab yuran waktu itu di sekolah agama Raul Tolong Ulum di Langgang Kedah tu mahal 100 lebih. Tok saya ni dia kerja dia cuci cuci baju di rumah orang. Ya, di rumah orang cuci dapatlah sebulan RM30. Sehingga dia meninggal pun dia punya tangan pun dia bercekam sampai mati sat. Maksud dia sakit. Dia tangan dia kalau kena sikit macam cuka ke apa dia sakit sampai dia meninggal 2001. Tapi saya tak ada di sisi dia sebab saya pergi buat haji wajib pada tahun 2001 hari Jumaat, tengah hari dia meninggal. Cuma nak bagi tahu bahawasanya setiap benda tu kalau kita fikir balik ada di sana nama ialah hikmah salah. Hikmah. Saya tak merasakan kasih sayang hidup dengan seorang mak dan ayah. Setahun-setengah Ustaz. Beranak-beranak, keluar anak pula adik saya yang nombor 2. Sihat, badan berketul-ketul. Pujaan orang kampung itu aku dipinggirkan. Meleleh cirit, senak perut, cacin. Itu biasalah mak bermuda 16 tahun menikah, 17 tahun. Jadi nak bagi kita bukan cerita buruk mak tidak dengan salah faham. Nenek pun ambil dah buat pelari piduk di Bukit Lari pokok Senar Kedah tu. Dan alhamdulillah sampai hari ni. Cuma saya tengok bila Tok cakap dengan saya, hang pilah mengaji mana pun, kerja orang pun orang juga. Hang tak ada mengaji sekolah Langgang, habis sekolah pokok Senar, sekolah orang putih tu. Saya pilah mengaji sebab percuma. RM2 je. Dan dia pun minta kepada salah seorang orang besar di sana minta beasiswa BSN RM24 sebulan. Tapi orang ketua tadi dia kata dia ni ada pak dia kat Perak, tak layak minta. Dia tak tahu pak saya pun susah juga. Dia tak bagi RM24 sebulan. Tok kata tak apalah, kita jenis merempak ni, kalau ada takdir merempak juga, jangan buat jahat dengan orang je. Batu tok saya dalam masa mudahnya, dia cukup pantang tu naik kebayan. Kalau saya balik beritahu kat dekat rumah mak, saya panggil tok saya, mak cik pinjam duit kawan sekupang nak beli ayam. Dia ambil kayu api daripada dia katok saya tuan. Tok dia bukan diktator, dia bukan Hitler. Tapi dia punya cengeng lah. Simpak malaikat maut, malaikat pun lari. Dan masa kasang dia, dia angkat gitu, kata hang hutang lah aku katok hang mampu. Lepas tu saya tak kerti lah masa nak berhutang. Hutang bank tu tolak lah, hutang kereta semua, hutang rumah. Tapi nak cerita, nak bagi tahu pada kita bahawasanya Tok tu dalam masa mudah, ni ayah. Saya ulang balik. Mak saya panggil kak. Mak panggil kak sampai jiran sebelah tribai dengan kain. Mereka duduk berkembang, duduk basuh kat sungai. Dia tribai ada kibah ada kak pada hutang hang kata dia. Mak hang kata dia. Saya balik kata mak, Tok panggil mak. Kak tu mak cik ke? Oh mak hang tu. Mak siapa lagi? Habis kenapa sini mak mana pula? Ni Tok hang penin kita man kulim. Hang penin. Tok pun penin, aku pun penin. Nak cerita tuan sekalian. Dia kata, Lin, kita duk pi mana-mana ni, kalau kita boleh baca Quran, insya-Allah orang suka kita. Orang lempak hang pi mana-mana sekalipun orang akan sayang kita. Wallahualam bukan minta disayang, tapi dia jadi. Tok saya macam mana Salah dari lemak, Salah pun sama juga. Dia tak reti baca Quran. Dia hafal sifat 20. Qidam baqwa mukhalafatuhu la bahulu ujungnya. Dia tak tahu apa dia teriak. Dia baca surah Iza Zul pun tak lepas. Tapi dia boleh baca. Dia hafal dan sebagainya. Tapi dia kata pasal Lin,
Kita daripada tak reti mengaji lebih baik mampus daripada hidup. Bahasa-bahasa tu bukan bahasa peribahasa tu. Itu peri kemanusiaan. Ni bukan peribahasa lagi, dah peri kemanusiaan. Dan akhir sekali saya pergi Pakistan, tengok hikmah dia. Hikmah dia, saya lari pergi Kuala Selangor, bukan lari berpindah ke Selangor. Sampai sekarang duduk di bandar Kuala Selangor sampai sekarang, sejak 1994 sampai sekarang. Kita lihat apa yang berlaku pada hari ini memang berbeza. Dan hari ini bukan David Dada jadi ustaz tu guru, tidak, cuma saya belajar 7 tahun di Pakistan. Niat saya ni, saya nak cakap bahasa Arab. Dan Alhamdulillah boleh bahasa Arab, baca kitab Arab sikit insya-Allah. Tapi kesan dia, rupa-rupa kita nampak kat mana tuan-tuan. Nenek dah mati, mak dah mati, ayah dah mati. Siapa galang ganti dia, pengganti dia? Ini contoh dia. So kita create something untuk buat sesuatu, untuk berikan kepada mak, ayah dan nenek saya dan juga atuk-atuk yang lain saya. Mereka ni dapat kebaikan yang berpanjangan sampailah kiamat. Apa dia? Sebut tadi dah. Iaitu anak-anak, cucu-cucu wajib buat baik. Wajib buat baik. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain beramal, dia akan dapat kebaikan yang diamalkan orang yang ditunjukkan jalan beramal tadi ni. Yang pertama apa dia? Pastikan kita jadi orang yang baik. Buat yang habis baik, tapi jangan perasan kita tu baik sangat. Bila kita buat baik, ada segelintir perasaan yang kita ni baik, itulah iblis moden. Jangan fikir kita yang terbaik, buat yang terbaik. Be the best. Buat yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Allahu Akbar. InsyaAllah sama Rizam ni. Dia orang ni tak agak tangan tak pada. Yang kata anak soleh, Ustaz apa Nabi baca tadi ni, tiga bila mati anak Adam tu. Bahasa kasar saya, dia orang ni kalau tak agak tengok doa, ya Allah, ampunkan dosa mak ayahku ya Allah. Mereka tak doa macam tu pun, mak ayah mereka dapat sebab dalam keadaan mereka ni menyampaikan amanat, menyampaikan kuliah, menyampaikan ilmu. Kebaikan-kebaikan tadi ni, bayangkan dengar malam ni, katalah contoh 1000 orang, takkan tak ada 10 orang. Kok orang Manjung ke, orang Pahang ke, orang Tanjung Musang ke, orang Kebaknyeng ke, orang belah-belah nak kau nak buah, kalau kau nak gang ke, Bukit Betang ke, takkan tak ada langsung. Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Abdullah Khairi, dia tak kata ya Allah, Allahumma fili wali walidah. Tak baca pun tak apa, tetapi perbuatan dia menyampaikan kebaikan dari ilmu itu, mak ayah dapat tak? Dapat. Ibu-ibu, lahirkanlah golongan macam ni. Tanam pada rasa cinta, yakni apa dia? Aliman atau muta'aliman atau mustami'an atau muhibban. Nak kena pegang. Ibu-ibu tahu, ibu tu sudah bohong lah, ayah sudah bohong lah. Kita tahu, kita perasan diri kita macam mana, level kita kat mana. Saya yang ceramah kuliah ni pun perasan level aku kat mana sekarang ni. Kau ceramah lebat macam sekali pun, level perasan sendiri. Ni nak bagi tahu, ya Allah, aku boleh cakap-cakap tu je. Aku boleh level aku menyampaikan agama dan ilmu ni sekadar itu sahaja. Kita akan tahu tahap ilmu kita. Ada orang belajar sampai PhD. Ni dia pun ni PhD belakang ni. Sahabat Khairi pun. Tahap level dia orang ni lebih tinggi pada saya. Jadi dalam bahasa mudah, jangan ada perasaan lebih pada orang lain. Jangan duk perasaan kita lebih pada orang lain. Dia panggil ghamtun nas.
Rasa kita ni, aku ni ceramah, ramai orang datang ni, aku penlebat. Jangan. Terbatal amalan kebaikan ceramah tersebut. Ini nak kena pegang. Kita tengok dia ceramah ada 6 orang setengah mari. Setengah duduk dalam perut. Dia kata ceramah apa ni? Jangan. Ibu-ibu tahu tak kena tak iblis? Ibu-ibu kena tak iblis, ayah-ayah? Kena tak iblis? Macam mana rupa dia? Memang tak nak tengok iblis, tapi kita tahu dengan ilmu iblis ni macam ni. Kena tahu tak kenapa iblis benci sangat dengan kita sampai dia sanggup korbankan diri di neraka? Ni. Jawapan dia dapat mutus biji. Tuan-tuan, Buya Hamka kata pada dia, andai engkau tahu kau asal dari tanah, andai engkau tahu engkau tinggal di atas tanah, andai engkau tahu engkau makan dan minum dari hasil tanah, andai engkau tahu kau kan dikembalikan ke tanah, kenapa harus hidupmu bagai di langit biru? Tahu dah kita ni dari tanah, duduk atas tanah, makan atas tanah, kenapa duduk perasan macam duduk dekat langit biru? Iblis benci kat kita kerana kita lebih sombong daripada iblis setelah bulan. Iblis meluat dengan kita sebab apa? Sebab kita ni daripada tanah, tak sedar diri. Bercakap meranggi, sombong, action dan sebagainya dengan orang. Ini contoh. Saya ulang, biar faham. Nak bagi tahu dekat kita, kadang-kadang kita bercakap jadi sombong. Cara saya tu boleh macam dah. Saya, di mana? Sayalah yang buat paksi ni. Jangan. Kamilah yang usahakan paksi ini. Dan terkenal tak siapa pewakaf tadi ni? Orang tak sombong cuba tengok. Terkenal tak siapa pewakaf meninggal dunia tadi tu? Dan saya pun tak pernah tengok muka dia yang bagi satu uncang malam yang kami forum malam tu. Tuan-tuan mari naik bas tadi, pijak dia punya jambatan dia. Bayangkan berapa ratus ribu orang dah mari sini. Apa kita kena buat? Kali tak bukan ialah berilah, jangan diberi. Berilah, memberilah, jangan menerima. Berilah, jangan diterima. Maksud dia, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Suatu hari Hakim bin Hizam, dalam hadis Muslim, Nabi pegang Hakim bin Hizam. Ya Hakim, wahai Hakim bin Hizam, inna hadzal mala hulwun khadiratun. Harta ini benda manis bila dikecap, bila tengok jadi sedap. Harta ni seronok. Dan kata Nabi dekat Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam ni sahabat Nabi yang dilahirkan dalam Baitullah. Hakim, faman akhadhahu bisaqawati nafsin, siapa yang ada harta ini, makin banyak harta, makin rasa rendah diri dengan orang, burika lahu fihi, diberkati baginya pada harta tersebut. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin, barang siapa yang ada harta, banyak harta, makin hari makin nak dibangga, dimuliakan depan orang, lam yubarik lahu fihi, dia tak dapat berkat daripada Allah. Dan Nabi sebut kepada dia, wa kana
orang jenis ni, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Makanlah banyak mana pun haram tak pernah kenyang. Sebab tu mereka suka makan rasuah, mereka suka curi, culas buat kerja, masuk pejabat pukul 9, pukul 11 keluar daripada pejabat, pergi poya-poya dekat luar 1 jam lebih. Mereka tak fikir 1 jam setengah tu makan hak orang lain. Sebab apa? Sebab mereka tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berikan solution kepada dia, iaitu fa innal yadal ulya khairun minal yadi sufla. Ingat, perbuatan yang paling baik ialah tangan yang atas memberi itu lebih baik daripada tangan yang diberi, yang menerima. Jadi yang ketiganya ialah jadikan kehidupan kita ini buat kebaikan dengan harta yang kita ada, insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, baca Al-Quran. Insya-Allah baca Quran ini akan memberikan manfaat kebaikan kepada kita semua. Tak boleh banyak sikit, tak boleh sikit, bersikit-sikitlah mana yang patut ikut kemampuan kita. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Masya-Allah, ibu-ibu dulu-dulu ni ramai pakai skirt dulu, ingat saya ingat. Pakai skirt, seluar ketat, metat, sendat. Sekarang ni lah umur dah dekat menopause, barulah pakai tudung labuh, barulah pakai stokin. Tak apa ibu-ibu, katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebab Allah ubah aku sebelum aku mati. Betul atau tidak? Saya pernah nampak orang tu pakai skirt, ketat ni, dia kata, makcik ni apa? Baik dia. Jangan duk ingat kesalahan orang-orang dah. Memang gitu. Dia tahu, kita tahu dia pakai skirt. Mulut ni nak tengok punggung beruk lebih kurang aja. Tuan-tuan, dia punya bulu mata ni tak tahu lah bulu payet kot. Bulu apa? Payet pula, bulu ayam ni. Mudia macam ni bulu ayam, macam apa cik Red Indian tu. Tapi lah ni, ya Allah, pakai stokin, pakai sarung tangan, hand sock. Dulu bukan hand sock, apa sock pun tak ada. Mangkit sock adalah apa sock? Nak bagi tahu teman-teman sekalian, dulu tu biarkan berlalu. Hari ini hadirilah kebaikan. Besok kita akan menuai tuaian yang kita hasilkan pada hari ini. Boleh tak boleh? InsyaAllah jumpa lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tambahan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Khairi. Saya tak ada cakap banyak. Tak nak cakap banyak sebabnya dah pukul 10.55. Saya pun nak terkencing ni sebenarnya. Saya nak bagi tahu. Dah bagi tahu biar terang Ustaz. Biar terang. Yang dia tak dia pun tak tahu pula. Ingat duduk di atas ni senang. Sebenarnya duduk di atas ni bukan senang, senuk. Duduk di atas ni sebenarnya paling Ustaz, sebenarnya anda membuat pengakuan yang ikhlas. Apa gelak sama kuajang tu? Tu yang Tadi hilak. Yang tu tak bergerak tu Ustaz, yang tu lah sebab tu tak bergerak tu. Ni saya pun duduk sengit dia nampak dah ni. Gelak. Ada perkara yang saya takut bila tengok Ustaz Aslim cakap ni. Pasal apa tak tahu. Ustaz Aslim ni bila dia bercakap, dia suka berenjut Ustaz. Masa dia bercakap ni satu ya dalam kepala saya. Kalau dia terbalik kat belakang saya. Sebab itu masa dia bercakap Ustaz, saya tengok kursi ni. Lepas tu saya duduk kalih macam ni. Katalah jadi saya memang duk tahan, siap-siap duk tahan. Amboi, tentang aku gemuk. Tak kata dia gemuk. Dia duk kata dia gemuk, nak kata apa? Baik lagi ni. Nak tak malah debat 10.55, 10.57. Satu ya nak sambung hak tadi tentang apa yang Ustaz Nabil dan sahabat Faiz cerita dekat kita tentang mati. Mati ni macam ni, saya tak maulah baca hadis tu tak lagi panjang. Cuma saya pernah dengar dan semua orang pernah dengar.
Nabi kata, bila kita mati, maknanya 3 perkara akan ikut kita. Semua tahu dah. Ini kita cakap bahasa Melayu lah senang. Nanti cari pula, Ustaz, saya tak pernah jumpa hadis ni, bunyi yang macam Ustaz cakap. Memanglah sahabat saya nak bagi faham. Bab pukul 11 ni, dia tak boleh cerita ikut buku. Tapi boleh cerita ikut buku, otak kita tengah duduk beku lah ni. Dia tak boleh cerita. Jadi kita cerita ikut yang senang faham. Macam ni, bila mati anak ada, saya matilah senang. Tak mau bagi contoh tuan-tuan, saya mati, 3 benda ni akan ikut saya pilihan. Tapi 2 balik. Siapa balik? 1 reta kita. Lagi seorang siapa dia? Isteri kita, anak-anak kita. Dia balik. Yang ikut kita siapa dia? Amal soleh. Macam inilah. Saya tak mau cerita banyak, saya tak mau buat cakap banyak macam ni. Tadi Ustaz Lahiri duk tunjuk kat kita tentang montaj. Cuma ada satu yang masa Ustaz Lahiri cakap, dia tulis muntah kat situ. Tak baik, kita nak tegur kawan, dia tegur depan-depan. Jadi kalau belakang dia Google automatik. Tu lah. Lagi kalau cakap depan-depan, dia cakap belakang, dia jadi mengumpat. Dia dah kata belakang-belakang berdosa, saya tak larat nak minta maaf dengan dia. Jadi macam ni. Jadi kita tahu dah, Pak Si ni dia pada wakaf, insya-Allah dia buat baik. Dan sebenarnya Allah ni baik sangat kat kita. Kita tak mampu buat macam mana Ustaz Allah buat. Tak mampu. Saya pada sekolah, saya tahu apa yang dapat rasa, apa yang Ustaz Allah rasa. Ya, saya dapat rasa apa yang Ustaz Allah rasa. 2011 tu tarikh mati abah dia. Ya, saya ikut abah saya ni buka sekolah daripada tahun 1982. 42 tahun dah saya berkecimpung dalam madrasah ni. Jadi saya tahu rasa apa Ustaz Allah rasa. Ustaz Allah ni perangai dia, muka dia handsome, itu tahulah, Dia ni kalau ada masalah kan, ada masalah macam mana, muka dia macam tu lah. Duk senyum macam tu dah. Tapi kawan-kawan dia tahu dia ada masalah. Tahu tak Ustaz? Kawan-kawan kawan-kawan dia tahu ada masalah. Baik macam ni. Kita tak mampu buka sekolah macam dia. Kita tak mampu. Saya punya alam pukul 11 bagi tahu tidur kita. Pukul 11 dia bunyi, dia kata tidur, kita jangan buat pasal. Jadi macam ni. Kita tak mampu nak buka sekolah macam dia. Kita tak mampu nak buat kerja macam dia. Nak tanggung tiap malam sampai kata ada darah tinggi. Tahu tak pasal apa dia darah tinggi? Bukan sebab dia makan banyak. Bukan sebab dia makan kambing. Ni tangan sebelah duk jadi area ni. Bayar gaji macam mana? Ni bil api macam mana nak bayar? Yang tu darah klinik. Saya pernah cerita dengan rumah saya. Saya kata mak mentua dia meninggal sebab darah dia naik. Kemudian pecah saluran darah ni. Pembuluh darah ni saya habaq dengan isteri saya. Saya kata, pernah tak kita fikir pasal apa pembuluh darah mak pecah? Tak berapa saat tu dia teriak tuan-tuan. Orang rumah saya ni dia menangis. Dia kata salah saya kot, dia kata. Mungkin sebab saya lama tak balik tengok mak kita. Bila dia cakap macam tu, kita rasa sebab yang bawa balik dia tengok mak kita. Dia tak pandai buat kita. Jadi macam inilah. Seorang anak dalam kitab Penawar Bagi Hati. Saya tak reti nak baca kitab besar-besar sebab saya orang bodoh. Ustaz Aslin sampai Pakistan. Saya tak sampai mana-mana pun. Jadi macam ni. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Ibn Hajar dia sebut macam ni. Amal baik seorang anak sampai dekat mak dia. Sampai ke arwah ayah dia. Ini disebut oleh Syekh Ibn Hajar. Baik macam ni. Agak-agak kita ni kalau buat baik, kita berubah jadi baik, arwah mak kita, arwah pak kita tahu tak? Tahu. Macam mana dia tahu? Sebab benda baik yang kita buat mengalir dekat arwah mak kita, mengalir dekat arwah pak kita.
Jadi macam ni, kita ringkas cerita ni. Malam ni, kita azam, kita tak boleh buat sekolah, tapi kita bantu Ustaz Abdullah Hairi untuk buka sekolah. Tapi macam ni, kita buat sengak-sengak. Boleh tak? Kita buat sengak-sengak. Saya ada kertas depan ni dengan pen. Ustaz, saya nak bangun. Saya buat sendiri, Ustaz. Saya buat sendiri. Ustaz, jangan kacau. Dia semua nak kacau. Cengeng. Tengih. Jadi macam ni. Saya ada kertas kat sini. Saya ada pen. Jadi saya akan edarkan kertas dengan pen. Ibu-ibu, ayah-ayah. Tulis nama. Kemudian, bukan tulis nama. Tulis nombor 1. Saya nak bagi RM100. Kemudian nombor telefon. Ya, pasal apa kena ada nombor telefon? Kalau ibu-ibu, ayah tak bagi, soalah telefon. Oi, mohong. Nah, jadi kita tak buat, nak buat kutipan malam ni. Tulis nama. Jadi, saya akur janji. Saya dulu. Sebab apa? Guru saya kata, kalau kita nak suruh orang buat baik, kita buat baik dulu. Jadi malam ni, saya akur janji, saya akan bagi kat Pak Si RM1,000. Jadi, saya edar kertas ni, tulis, saya nak lawan Ustaz Ahmad Rizam RM1,100. Tulis itu RM1,100. Saya tak mau lawan RM999. Nah, ataupun tuan-tuan kata saya nak bagi RM100 ya. Nantilah sementara kita nak cabut yang tu, kita akan kira insya-Allah. Boleh? Boleh tak boleh ni? Kalau boleh, saya turun. Ni saya tak rancang, yang Ustaz rancang diri ni. Tolong. Syah. Tolong Ustaz. Tak mau tulis minta apa? Maksud Ustaz Ahmad Rizam tu tulis berapa yang kita nak bagi. Sanggup. Cuma Ustaz Ahmad Rizam kata dia letak 1,000, siapa boleh lawan dia. Contoh dia gitu. Jadi insya-Allah siapa yang lebih tulis lebih, yang tak mampu sekadar dia mampu tulis insya-Allah. Ini first time ni. Kau soalan nak buat kutipan derma tak ya? Macam mana? Tak pernah orang buat macam ni. Tulis nah. Kemudian ni kertas tu ni pergi buat kapal terbang pula. Orang lelaki bagi kat orang lelaki sama. Nantilah kita nak kira berapa yang terkumpul. Tulis nama, tulis berapa? Tulislah berapa, jangan nama saja, nak buat apa nama apa. Tulis nombor telefon. Tulis nombor telefon. Nah, tulis tu 100, 1,000. Nak abang macam mana? Macam ni. Sebenarnya, dulu masa saya muda lah. Masa saya muda dulu, kita rasa duit ni segala-gala. Kita cari. Sampai sekarang tak pernah puas. Tapi bila kita mula sakit, sakit dan terus sakit. Saya sebenarnya bukan sihat sangat pun. Tapi sebab kawan-kawan kita tunjuk kita sihat. Bila kita mula sakit, bermakna satu tanda yang Allah bagi tahu kat kita, aku nak ambil hang lah. Kita ada kereta tapi 2-3 hari rosak. 2-3 hari rosak. Kita kata tak lama jual kereta ni. Sama macam diri kita. Pelan-pelan duk sakit. Maknanya Allah ni bagi tahu kat kita, aku nak ambil hang lah. Tapi aku tak beritahu bila hari aku nak ambil hang. Jadi kata ulama, ada 4 perkara yang akan diragut daripada kita tanpa izin kita. Pertama, reta kita. Harta kita akan diragut daripada kita tanpa izin kita. Siapa yang ragut? Ahli waris kita.
Kita penat impun, kita penat cari. Last sekali waris kita ambil daripada kita. Yang kedua, roh kita, nyawa kita. Siapa yang ragut? Malaikat maut. Yang ketiga, iaitu amal soleh kita. Siapa yang ragut? Iaitu orang yang pernah kita zalimi. Dan yang keempat, jasad kita. Siapa yang ragut? Cacing, ulat-ulat. Di dalam liang lahat, dia akan ragut tubuh kita. Tapi ada tubuh yang tak diragut. Siapa dia? Tubuh orang yang saleh, tubuh orang baik. Tubuh Nabi tak kena ragut. Tubuh orang mati syahid tak kena ragut di cacing. Jadi kita ni, ya, kita tak boleh nak macam orang lain. Mudah-mudahan kita dapat buat baik. Rata ni, sebenarnya masa dalam dunia ni kita sayang. Tapi bila nyawa duk direngkung ni, Allah beritahu kita dah. Saya nak kata gini, Allah ni baik dengan kita. Benda kita tak lalu Allah beritahu dah. Apa dia? Allah sebut dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Bila nyawa ni dia lalu kat rengkung, kita cakap apa dengan Allah? Dengan malaikat? Kita kata apa? Boleh tak? Tunggu sikit lagi. Boleh tak? Masa malaikat nak cabut nyawa kita, kita cakap apa? Boleh tak? Tangguh sekejap ya. Tunggu sat lagi boleh tak? Tunggu sekejap lagi boleh tak? Nak buat apa? Kita cakap apa? Fa'asaddaqa. Aku ada duit sikit ni. Duit tabung haji. Ada duit di Maybank. Ada duit di ada kertas sikit ni. Maka aku nak sedekah. Aku nak jadi orang baik. Masa tu tak boleh dah. Masa tu nak bagi kertas kita tak boleh dah. Nak bagi sekarang. Baik. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni sakit. Kalau nak sihat, sedekah. Kalau nak selesai masalah, sedekah. Kalau nak hati kita tenang, sedekah. Kita kadang-kadang sakit. Sakit ni sebenarnya bagus. Bagus sakit ni. Bukan tak bagus. Pasal apa Allah bagi kita sakit? Saya cakap dengan rumah saya. Ya, saya ada satu sakit yang saya hidap hampir 20 tahun. Saya ni jenis tak mau pergi hospital. Anak-anak cukup marah. Saya cakap dengan anak saya, kalau ayah rebah, ayah pensan, hampa angkut lah. Selagi aku boleh pejam, boleh buka mata, hampa jangan duk bawa lah badan aku nak pergi hospital. Cakap dengan orang rumah saya. Saya kata, Allah ni sayang kat aku. Dulu, kita sebut begini, macam mana yang Ustaz Aslin sebut. Perasan tak masa kita sekolah menengah dulu, kita pakai apa? Betul tak? Kita pakai miniskirt hak biru. Dah lupa lah. Kita lupa, tapi Allah takkan lupa. Kita lupa, tapi malaikat yang duk catat akan catatan amalan jahat kita, dia tak lupa. Hak pakai skirt 6 tahun tu. Kita sekolah rendah pakai seluar pendek tak? Kemudian sekolah menengah dan lagi pakai seluar pendek. Zuhur tak tahu pergi mana, Asar tak tahu pergi mana. Kita tinggal semayang. Cuba fikir elok-elok. Iblis ni sekali saja dia tak mau sujud dengan atas perintah Allah. Maka iblis ni kena hambat daripada syurga. Kita berapa tahun kita tinggal semayang? Macam ni, kita pun duk kata, Ustaz, saya qada. Qada tu cerita lain. Qada cerita lain. Taubat cerita lain. Saya qada dah Ustaz, kira selesai. Dah, dosa cerita lain. Qada cerita lain. Macam ni. Last sekali. Sambil-sambil duk tulis tu. Tulis tu bagi banyak sikit sambil-sambil tulis tu. Baik macam ni. Saya teringat. Ada orang tanya saya. Baru ni ada orang mai jumpa. Dia tanya saya. Ustaz, pasal apa saya susah buat baik? Pasal apa saya tak mau buat baik? Pasal apa saya berat nak buat baik? Saya teringat satu kalam ulama.
Kalau tak silap saya, kalam Abu Lis As-Samarqand. Kalau tak silap saya lah. Kalau salah, minta tolong betulkan. Antara sebab kita susah nak buat baik, dosa. Tanda taubat kita diterima oleh Allah, kita jadi mudah untuk buat baik. Tanda taubat kita, dosa kita Allah ampun, maka kita mudah nak buat baik. Kita mudah nak semayang malam, kita mudah nak semayang witir, kita mudah nak baca Quran, kita mudah nak meratib, kita mudah nak selawat. Nah, kadang-kadang saya kuliah ni tuan-tuan, saya bercakap ni, kadang-kadang saya cakap pasal saya. Sampailah umur 55, nak istiqamah bangun malam tak boleh. Nabi tak minta banyak dengan kita, Nabi minta 2 rakaat. Nabi minta 2 rakaat kat kita. Nabi kata apa? 3 perkara hak wajib atas aku, sunat atas kamu. Apa dia? Pertama, Nabi kata apa dia? Siwak. Kedua, semayang malam. Ketiga, semayang witir. Nampak tak? Hak benda tu pun tak boleh istiqamah. Kita nak semayang malam 2 rakaat tak boleh. Kita nak semayang witir tiap-tiap malam pun tak boleh. Jadi macam ni. Sekolah-sekolah tahfiz ni biasanya depa semayang tahajud. Depa semayang tahajud, depa semayang witir. Mudah-mudahan 100 yang kita bagi, ya, RM50 yang kita bagi, ya, mudah-mudahan pahala tu mai kat kita. Nah, ada tak? Tak kisah nak tengok ada tak lawan saya 1000, 1100. Pasal apa ustaz bagi? Saya bukan orang baik. Ni cerita dia macam ni. Ustaz Aslin orang baik. Dia pada kecil, Ustaz Abdullah Hari orang baik. Dia pada kecil, Ustaz Aslin kita panggil Mr. Clean. Bersih, rekod bersih. Setiap orang ada kisah silam masing-masing. Setiap orang ada cerita masing-masing. Setiap orang ada hikayat hidup dia masing-masing. Dalam dunia Allah tutup hikayat hidup saya, cerita saya, kisah saya. Tapi akan sampai masa dia, Allah akan buka cerita kita semua. Bila Allah buka? Di akhirat besok. Beginilah apa yang kita takut dalam dunia kuliah, cakap petah. Ustaz Ahmad Rizam ni cakap petah. Ustaz Ahmad Rizam ni cakap elok ya, susun dia ayat dia elok. Sampai di akhirat, muslimin muslimat, bila cerita saya sampai masa Allah buka, masa itulah saya akan tunduk di hadapan Allah Rabbul Azza. Harapan kita buat baik malam ni, harapan kita apa dia tuan-tuan? Mudah-mudahan cerita kita ni Allah padam. Cerita kita ni yang kita telah buat, kisah kita selama 60 tahun, 70 tahun ni Allah padam. Bila Allah padam, maka di sana kita tak termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Jadi saya rasa cukup setakat ini daripada saya. InsyaAllah salah, sekali saya bagi 1000. Alhamdulillah tuan-tuan, kita hiburkan anda, kemudian kita nak buat cabutan bertuah, kemudian kita akan tutup majlis kita sebab ada sahabat kita yang datang daripada jauh, jadi bas akan tinggalkan pas ini.